Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhah binti Ahmad Fadli. Nombor matrik saya 073353. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Syahrizah binti Syahizah. Matrik number 073935. Nama saya Humairah binti Muhammad Saud. Nombor matrik 073185. Saya Siti Sumayah binti Ramli. Nombor matrik 073233. Nama saya Wan Siti Mariam binti Wan Azhar. Nombor matrik saya 073098. Nama saya Amira Akilah binti Muhammad. Nombor matrik 072743. Assalamualaikum. Nama saya Wan Nur Syahira Akmal binti Wan Baharin. Nombor matrik saya 072591. Objektif kajian proses penciptaan manusia ialah untuk mengkaji proses penciptaan manusia menurut sains moden. Yang kedua, untuk mengkaji teori Charles Robert Darwin serta kaitan dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, meneliti proses kejadian manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Persoalan tentang proses kejadian manusia yang kami dapati ialah proses yang dilalui manusia semasa kejadiannya mengikut Al-Quran dan sains, adakah selari dengan proses penciptaan manusia mengikut Al-Quran dan perspektif ilmu sains moden. Yang kedua, perbezaan dan percanggahan pada teori Charles Robert Darwin tentang asal-usul kejadian manusia dan penciptaan manusia. Proses pembentukan manusia menurut sains. Sains adalah ilmu yang diperoleh secara sistematik berdasarkan pengalaman deria yang dapat dibuktikan secara objektif. Menurut sains moden, proses kejadian manusia terjadi dalam 3 fasa. Pertama, fasa zigot, iaitu sejak dalam kandungan hingga akhir minggu kedua. Zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel dan terbentuk segumpulan sel yang kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seterusnya, fasa embrio, iaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mula terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut. Akhir sekali, fasa janin, iaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Ciri khusus tahap ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia dengan wajah kedua tangan dan kakinya. Perbincangan fakta berdasarkan dalil Al-Quran menerusi hadis yang bermaksud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, telah berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercayai. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, iaitu air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, iaitu segumpal darah, dan selama itu juga lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu kemudian diutuskan kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang ditentukan, iaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara keseluruhannya, menurut sains moden dan dalil Al-Quran, kita dapat lihat bahawa terdapat persamaan berkaitan janin di dalam kandungan seorang ibu. Hal ini menunjukkan bahawa kita juga boleh mempercayai bahawa fakta sains tentang kejadian manusia kerana ia mengikut fakta dari dalil Al-Quran. Seterusnya adalah pendapat daripada ahli falsafah barat iaitu Charles Robert Darwin. Darwin telah mengemukakan teori evolusi hidupan yang mencetuskan tanggapan bahawa manusia berasal daripada keturunan monyet. Secara umumnya, Darwin berpandangan bahawa segala spesies makhluk hidup tidak diciptakan daripada Tuhan, tetapi berasal daripada nenek moyang yang sama dan menjadi berbeza antara satu sama lain akibat perubahan keadaan alam yang dipanggil evolusi melalui seleksi alam. Antara contoh teori evolusi Darwin ialah manusia tidak wujud pada zaman purba. Sebaliknya, ia ialah spesies monyet yang berevolusi menjadi makhluk separuh monyet dan separuh manusia, seterusnya beransur-ansur menjadi manusia yang moden pada hari ini yang dianggap sebagai hasil evolusi paling maju. Walau bagaimanapun, sehingga kini teori Darwin dianggap menyesatkan kerana tiada penemuan saintifik seperti fosil makhluk beralihan seperti yang dikemukakan oleh Darwin.
Berdasarkan ayat Al-Quran yang bermaksud, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. Dan daripada keduanya Allah telah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Surah An-Nisa, surah ketiga ayat pertama. Kesimpulan yang dapat diperolehi ialah teori Charles Robert Darwin menunjukkan bahawa manusia berasal dari keturunan monyet adalah karut kerana ia bertentangan dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia pertama iaitu Nabi Adam AS yang berasal dari tanah debu, tanah liat dan min hammain masnun iaitu tanah lumpur hitam yang busuk. Kemudian dibentukkan dan ditiupkan ruh. Proses kejadian manusia menurut pandangan Islam mempunyai 6 peringkat. Peringkat yang pertama adalah nutfah. Nutfah bermula selepas proses persenyawaan dan setelah percampuran air mani. Peringkat yang kedua adalah alaqah. Pembentukan alaqah adalah pada hari ke-7. Telur yang sudah disenyawakan akan tertanam di dinding rahim. Peringkat yang ketiga adalah mudghah. Mudghah dikatakan berlaku pada minggu ke-4. Di peringkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota lain dan juga termasuk sistem pernafasan bayi. Peringkat yang keempat adalah izon lam. Peringkat ini berlaku pada minggu ke-5, ke-6 dan ke-7. Peringkat ini adalah pembentukan tulang yang mendahului pembentukan otot-otot. Apabila tulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut. Peringkat yang kelima adalah nash'ah khalqan akhar. Peringkat ini berlaku pada minggu ke-8. Perubahan bukan lagi pada peringkat embrio tetapi pada peringkat janin. Pada bulan ketiga, semua tulang telah terbentuk dengan sempurna. Peringkat yang ke-6 adalah nafkhuru. Peringkat terakhir ini berlaku 40 hari selepas peringkat kelima. Peringkat ini di mana Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan roh dan membuat penetapan takdir. Kesimpulan ditafsirkan atas dasar huraian tentang proses kejadian manusia terbahagi kepada dua teori iaitu Barat dan Islam. Teori Barat diyakini pada mulanya tetapi akhirnya diragui dan dianggap tidak relevan oleh para intelektual. Hanya teori Islam sahaja masih relevan dan terbukti sebagaimana yang diberitahu dalam Al-Quran iaitu terjadi daripada peringkat pertama iaitu nutfah sehinggalah peniupan ruh. Lalu ia menjadi makhluk yang unik, khalqan al-khalq. Manakala menurut sains moden pula, manusia terjadi apabila berlaku persenyawaan antara sperma dan ovum, kemudian melalui 3 fasa iaitu zigot, embrio dan janin. Oleh itu, sebaik-baik kejadian di muka bumi dan telah menjadi khalifah di muka bumi ini dengan menjalankan tanggungjawab, kita seharusnya menghargai darjat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita kerana kita adalah semula-mula kejadian yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.